Okey, hari ni kita pergi kepada ulang kaji. Okey, kita pergi kepada ulang kaji SPM bentuk soalan kertas 1. Hari ni adalah kelas yang kita yang ke-9 So hari ni kita pergi kepada topik tingkatan 4 dulu sebab kita dah kiranya kita dah habis bincangkan untuk topik tingkatan 4. Okey, kita dah buat ulang kaji tingkatan 4. So hari ni kita akan bincangkan beberapa soalan yang melibatkan topik tingkatan 4. Okay, so suara cikgu jelas tak? Jelas. Okay, terima kasih. Okay, kita pergi terus kepada soalan. Okay, kertas 1, okay, soalan bahagian A. Sebenarnya kertas 1 kamu ada 2 bahagian. Kalau dulu kertas 1 format dia 25 soalan. Okay, sekarang dah tak sama dia tak sampai 25 soalan pun tapi dia terbahagi kepada bahagian A dan bahagian B. Okay, soalan di bahagian A, soalannya markah dia ialah 4 hingga 6 markah untuk satu soalan. Okay, dia bukannya kadang-kadang dia bukannya terus satu soalan tu 6 markah tapi dia ada pecahan dia. Mungkin 3 markah ataupun dia pecah lagi. Okey, mungkin 2 dan 4 macam tu. So sekarang ni kita pergi kepada soalan fungsi. Okey, tengok semua boleh nampak kan? Okey, ada rajah kat situ. Itulah gambar rajah anak panah fungsi fx. Okey, soalan 1. Okey, diberi fk sama dengan 5, nyatakan nilai-nilai k. So apa dia nilai-nilai k? Siapa tahu nilai k? Tengok daripada gambar. Tahu tak nilai k dia apa? Okey, biasanya kita tulis fx kan? Okey, tapi dia gunakan k. Okey, k kat sini ialah objek. Objek tu biasanya ada dekat sebelah kiri. Okey, berada dalam domain. Okey, jadi apa dia? 5 ni kan ialah, kamu nampak dia ada kat sebelah kanan kan? Jadi dia ialah image. Jadi k tu sebenarnya dia punya objek lah. Apa dia objek bagi 5? Okey, ada 2 jawapan sebab nampak tak? Nyatakan nilai-nilai. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris dia ada values, ada perkataan plural kat sini S. Okey, so kamu tengok je lah kalau objek bagi 5 ialah 7 dan negatif 2. Okey, kamu boleh tulis lah K sama dengan 7 ataupun negatif 2. Okey, ada 2 jawapan. Okey, yang kedua, tentukan sama ada fx mempunyai fungsi songsang atau tidak. Okey, cuba tengok Soalan ini kalau kamu lihat, okey, gambar rajah anak panah ni menunjukkan hubungan banyak kepada satu. Okey, tapi kalau kita reversekan dia, kita lukiskan, okey. Reverse maksudnya sebab dia fungsi songsang kan, jadi dia reverse ke belakang. So kita terbalikkan dia, kodomen di depan, domain dekat belakang atau sebelah kanan, so dia akan jadi macam ni, betul tak? Okey, hubungan dia macam gini pula. Tetapi kalau kamu lihat tadi banyak kepada satu. Okey, konsep fungsi tu dia mesti ada satu objek tu mesti ada satu image sahaja. Tapi bila kita terbalikkan, fungsi ni dilihat seperti seolah-olah dia ada 2 image dekat situ. Nampak tak? Tadi asal banyak kepada satu. Objek 7 dan objek negatif 2 mempunyai satu saja image iaitu 5. Tetapi bila dia di-reversekan, kenapa nak reverse? Kerana dia tanya tentang fungsi songsang. So dia ialah konsep fungsi songsang. So bila kita reversekan kita punya bentuk gambar rajah anak panah tu, so kita letak kodomen di depan, domain di belakang. So kita nampak dekat sini seolah-olah ada 2 image. Okey, untuk 5 tu. Jadi dekat sini dia tak memenuhi syarat menjadi fungsi songsang. Okey, sebab syarat fungsi songsang dia mesti, fungsi ni mesti ada satu image saja. So dekat sini dia tidak mempunyai fungsi songsang. Okey, bila yang dia akan jadi fungsi songsang ni ada? Okey, kalau kamu nak senang ingatkan ni. Okey, fungsi songsang tu ialah hanya ada jika hubungan 1 kepada 1 saja. Kerana 1 kepada 1 ni bila kamu reversekan dia akan tetap jadi 1 kepada 1. Okey, tapi kalau banyak kepada 1 reverse jadi 1 kepada banyak. So dah tak jadi, tak ada fungsi songsang. So ini jawapan dia sebenarnya tidak. Okey, tidak ada fungsi songsang.
Okay, kamu boleh tulis panjang sikit. Okay. Tidak ada fungsi songsang. Okay, cuba tengok B pula. Okay, fx sama dengan 5x tambah 18. Gx sama dengan fx tolak 6. Okay, cari nilai M jika fg negatif 1 sama dengan 8. Okay, fg negatif 1 sama dengan 8. Okay, kita cuba gantikanlah. G negatif 1 kita masukkan dalam gx ini. Okay, tulis dulu f g negatif 1 sama dengan 8. Okay, tuliskan F, kita kena buat G dahulu buat yang bahagian dalam dulu. So kalau GX, MX tolak 6. Sekarang X dia kita ganti dengan negatif 1. So apa terjadi? Di sebelah kanan pun kita ganti dengan negatif 1. So negatif 1 darab M akan jadi, apa tu? Okay, kita gantikan terus lah. Okay, Cikgu salin balik pula. Okay. Ini. Jadi dah padam pula semua. Okay. Mana pergi dah hilang? Okay. Sekejap Alamak, apa benda ni? Sorry ada technical problem pula. Dia dah terhilang pula. Sorry tak boleh. Okay. So, okay, dia dah ada balik. Okay. Tadi cikgu nak padam G negatif 1 ni cikgu nak terus. Mana tadi? Okay ni. Dia tak boleh erase pula. Okay, tak apalah. Okay. Ni cikgu potong je lah macam ni. Okay, FG negatif 1 ni cikgu terus gantikan kat sini. So, gantikan negatif 1 darab M jadi F kita tulis. G negatif 1 ialah negatif 1 darab M ialah negatif M. Tolak 6 sama dengan 8. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham macam mana dapat negatif M tolak 6 kerana cikgu dah gantikan X dengan negatif 1. Okay, so sekarang tinggal F negatif M tolak 6. So ini ialah objek kita. Ini kita punya X. Okay, X yang baru. Yang asal ialah Fx sama dengan 5X tambah 18. Okay, ini ialah yang asal Fx ialah 5X tambah 18. Okay, so kalau X kita sudah ubah jadi negatif M tolak 6, di sini itu sudah ubah So apa terjadi di sebelah kanan, X kita ini pun dah ubah jadi negatif M tolak 6. So cikgu tuliskan, okay, bila kita gantikan saja dalam F, F ni kita tak payah tulis lagi. So kita terus buat, okay 5, ingat F, bila dia dekat sini function F atau fungsi F, bentuk dia mesti ada 5 dan juga tambah 18. Okay, so mesti ada 5. Okay, X dia ialah negatif M tolak 6 tambah 18 sama dengan 8. Okay, so kembangkan dia, expand. So dapat negatif 5M tolak 30. Okay, tambah 18 sama dengan 8. Okay, negatif 30 tambah 18 ialah berapa? Negatif 12. Okay. Sama dengan 8. Okey, ni pindahkan ke kanan. So dia akan jadi negatif 5M sama dengan 20. So M sama dengan negatif 4. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak selesaikan soalan B ni
Okay, so ini kita dah dapat 5 markah. Okay, kertas 1 bahagian A. Okay, kita pergi kepada, okay, sebelum tu ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh faham ke? Boleh. Okay, so cikgu pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan 2, inilah soalan fungsi kuadratik. Okay, diberi persamaan kuadratik H tambah 4, okay, X squared kat situ tambah KX tambah 3 mempunyai dua punca yang sama. Okay, bila disebut dua punca yang sama, ini adalah keywords dia. Okay, ini bermaksud dia ialah tentang jenis punca. Bermaksud kamu kena guna formula yang ada diskriminan ataupun pembeza layan kalau bahasa Melayu dia. Okey, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey, kamu kena gunakan formula ni baru boleh selesaikan soalan 2A. Okey, so sekarang A dia yang mana? A dia yang ni kan? H tambah 4 ialah A. Okey, B dia ialah di sebelah X tu, itulah B. Okey, 3 ni ialah C dia. Okey, kita gantikan dalam B kuasa 2 tolak 4 AC. So gantikan K kuasa 2 tolak 4. Okey, A dia ialah H tambah 4. Okey, C dia ialah 3. Sama dengan kosong. Okey, so kembangkan sebab akhirnya dia nak ungkapkan H dalam sebutan K. Bermaksud H jadi subjek. Okey, biasanya kita akan tulis H sama dengan apalah jawapan last dia. So kita kembangkan dulu K kuasa 2. Okey, negatif 4 darab H darab 3. So akan dapat negatif 12H. Okey, negatif 4 darab dengan 4 darab 3. Okey, negatif 4 darab 4 negatif 16. Darab 3 negatif berapa? 48. Sama dengan kosong. Okay, kita nak H di sebelah kiri, jadi kita pindahkan semua yang lain di sebelah kanan. So kita akan pindahkan, tinggalkan H. Okay, sebelah kanan. Okay, cikgu pindahkan 48 dulu, 48. Sebab dia negatif, bila pindah dia jadi positif. Okay, K ni kuasa 2 pindah jadi tolak K kuasa 2. Okay, so sekarang H. H sama dengan, okey, 48 kena bagi negatif 12 dapat apa? Okay, ataupun kamu biarkan sajalah jawapan kamu tu sebab K per 12 ni tak boleh potong pun kan. So boleh biarkan dalam bentuk, okey, 48 tolak K kuasa 2 per negatif 12. Okey. Macam mana nak ringkas lagi? Okay, nampak tak tanda negatif ni? Kita tak boleh biarkan negatif ni berada di bahagian penyebut. Okey, kena hilangkan dia supaya bawah jadi positif. So 48 dengan negatif ni kalau kita hilangkan negatif di bawah, jadi di atas akan jadi negatif. Okey, dia akan jadi negatif 48. Okey, negatif dengan negatif ni akan jadi tambah. Okey, per 2. Okey, biasanya jawapan tak cantik kalau negatif di depan. Okey, kalau kamu perasan, kalau kamu banyak buat latihan dalam buku, okey, kalau kamu perasan bentuk-bentuk pecahan yang macam ni ada hasil tambah macam ni, biasanya diletak yang positif di depan. Contohnya K kuasa 2 tolak 48 per 12. Okey, cikgu tak kata yang jawapan ni salah. Okey, dia betul. Tapi dalam buku biasa dia tulis yang lebih cantik bentuk dia macam ni. Okay. So tapi yang ni sebenarnya menunjukkan kamu tak pandai nak simplify. Okay, biasanya jawapan negatif dekat bawah ni menunjukkan kamu tak tahu nak ringkaskan dia. So jawapan yang terbaik ialah yang ni ataupun yang ini. Okay. So itu ialah tips untuk menjawab lah. Okay. So sekarang ni kita pergi ke soalan B. Okey, rajah 2 menunjukkan graf fungsi kuadratik P tolak kurungan X tambah 3 kurungan kuasa 2 dengan keadaan P ialah pemalar. Okey. So dekat sini kamu tak diberi maklumat yang maksudnya P ni kamu kena tahulah, kena cari supaya kamu tahu nilai maksimum kat sini kan. Sebab nampak tak soalan ni?
cari nilai maksimum ataupun maksimum point untuk lengkung. Okey, macam mana kita nak cari nilai P? Okey, kita tahu, nampak tak ni ada koordinat kat sini? Ini saja clue yang kita ada dengan persamaan yang kita ada ni. Okey. So koordinat ni ialah 0, -2. Okey. Inilah koordinat 0, -2. So kita salin kita punya persamaan tadi. Okey, ataupun fungsi kuadratik. Fx sama dengan P tolak X tambah 3 kuasa 2. Okey, kita nak dapatkan P kan? Okey, ni koordinat apa ni? 0 ni koordinat apa? -2 ni koordinat apa? Okey, siapa tahu? 0 koordinat apa? -2 koordinat apa? Ha, 0 ialah koordinat Y. 0 ialah X kan? X. 0 ialah X. Okey. -2? Y. Okey, -2 ialah Y. Tetapi nampak tak ni? Y sama dengan Fx. Okey, so dia ni sebenarnya ialah Fx lah. Okey, jadi kita gantikan dalam persamaan ataupun fungsi kuadratik ni, kamu gantikan Fx dia -2 sama dengan P tolak, okey, X dia ialah 0 kan? 0 tambah 3 kuasa 2. Okey, kamu nak dapatkan P kan? Okey, so saya tekan kat sini 0 tambah 3, 3 lah. 3 kuasa 2 ialah, okey, 3 kuasa 2 apa? 9 kan? So dia akan jadi -2. Ini akan jadi P tolak 9, betul? P tolak 9. So P sama dengan -2 tambah 9 ialah dapat 7. Okey, P dia 7. So apa koordinat titik maksimum dekat sini? Okey, nilai P ini sebenarnya menunjukkan nilai Y yang maksimum ataupun nilai Fx maksimum. Okey, jadi dah tahu dah koordinat dia kat sini 7 untuk Y dia lah. Okey, koordinat Y maksimum dia. Tapi untuk X, saya nak tahu nilai X. Okey, tengok je dalam kurungan. Dalam kurungan tu, okey ni soalan 2B1. Okey, untuk 2B2, dalam kurungan tu ada X tambah 3 kan? Okey, X tambah 3 tu nilai dia sama dengan 0. Dia ada kaitan dengan persamaan paksi simetri. Okey, so nak tahu nilai X tu ialah X sama dengan -3. Jadi kita tahu kat sini nilai dia -3. Jadi X dia -3, so titik maksimum dia ialah, maksimum point dia ialah -3, 7. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham. Okey, dalam kurungan yang ada kuasa 2 ini ada kaitan dengan koordinat X yang maksimum atau koordinat X yang minimum. Okey, P yang dekat luar ni, luar daripada kurungan ni ialah menunjukkan nilai Y atau Fx yang maksimum atau minimum. Okey, tengok pada graf. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham lah. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, cikgu pergi ke soalan yang next seterusnya. Okey, soalan sistem persamaan ini, okey, kalau ikutkan KBSM sebelum ni, silibus sebelum ni, biasanya berada dalam kertas 2 sahaja. Okey, tapi disebabkan kertas 1 tu dia dah mula nak ubah kepada bentuk seolah-olah kertas 2 dengan harapan boleh membantu pelajar. Okey, jadi dia mungkin ada kemungkinan dia akan masuk dekat kertas 1. Okey, ni cikgu cuba tengok dalam buku-buku lah. Dalam buku-buku kamu tengok ada dia selitkan soalan sistem persamaan dalam kertas 1. So kita revision saja. Mungkin kamu soalan ni soalan yang senang. Okey, tapi tak apalah, kita revision je kan. Okey, so ada 2 persamaan. Okey, biasanya satu persamaan yang senang. Okey, satu lagi kamu akan nampak dia complicated. Complicated tu maksudnya dia ada kuasa 2 ataupun dia ada dalam bentuk X, Y macam tu. Okey.
Ini persamaan nombor 2. Okey, yang atas tu yang 1. Okey, biasanya kita akan ambil dari 1, kita akan ambil persamaan 1 dan ubah y. Okey. Kita ambil yang mana satu ni? Kita ambil y lah Okey, y kerana kenapa tak nak ambil x? Okey, kerana x ni ada perkali atau constant 2 di depan. So kalau kamu pilih x ni sebagai subjek, nanti kamu akan ada pecahan. Okey, x sama dengan contoh y tambah 1/2. Kamu akan dapat macam tu. So cikgu pilih y. Okay, tapi tengok juga ada kadang-kadang kalau kamu pandai kembangkan pecahan, dia tak susah. Okay, tapi takut ada yang mungkin tak mahir dan buat kesilapan, jadi kamu pilihlah yang jalan lebih senang sikit. Okay, dari 1, so kita boleh carikan y ataupun buatkan persamaan baru y sama dengan 1 tolak 2x. Okay, kalau kamu tulis negatif 2x tambah 1 boleh juga, sama je Tapi cikgu suka negatif bila pindah dia akan jadi positif, cikgu letak di depan. So inilah yang ketiga. So sekarang kita nak substitute atau gantikan 3 ke dalam 2. Okay, gantikan 3 ke dalam 2. So gantikan x kuasa 2 tak ubah. Tapi y tu yang berubah. Y dia dah jadi 1 tolak 2x. Okay, kuasa 2. Tolak 5x tambah 8 sama dengan 0. Okey, so macam mana nak kembangkan? Okey, tolak 3 ni biar je kat depan. Okey, tapi yang ni nak kembangkan macam mana? Okey, cara yang senang nak kembangkan. Okey, 1 kuasakan dengan 2 dapat 1. Okey, nombor seterusnya ialah 1. Okey, 1 darabkan dengan negatif 2x, darab negatif 2x, darab lagi dengan 2. Okey. 1 darab negatif 2x darab 2. Dapat apa tu? Okey, 1 darab negatif 2x, darab 2, negatif 4x. Okey, cara nak expand dengan senang lah. So yang last, ini kuadratik kan? Mestilah ada nombor, ada yang berkali x, ada yang kuasa 2 kan x. Okay, so negatif 2x kuasa 2. Yang last negatif 2x kuasa 2. Dapat positif 4x kuasa 2. Okay, tolak 5x tambah 8 sama dengan 0. Okay, so ini kita kena kembangkan. Okay, x kuasa 2. Tolak 3. Negatif 3 darab negatif 4, positif 12x. Negatif 3 darab 4, negatif 12x kuasa 2. Tolak 5x tambah 8 sama dengan 0. Okay. So sekarang kita kena simplifykan dia. Okay, simplifykan dia. Ni cikgu padam. Okey, x kuasa 2 tolak 12x kuasa 2 dapat negatif 11x kuasa 2. Okey, lagi 12x tolak 5x dapat positif 7x. Okey, lagi negatif 3 tambah 8. So dapat positif 5 sama dengan 0. Okey. Boleh faham tak macam mana nak dapat ni? Lepas tu nak buat apa? Okay, biasanya kita kena tekan, kalau kita boleh gunakan kalkulator, kita akan tekan untuk cari faktor dia kan? Okay, tapi kalau tak boleh, kita mesti menunjukkan jalan kerja yang menggantikan dalam formula apa tu? X sama dengan negatif B tambah tolak. Okay, ni formula B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay. Cikgu harap kamu masih ingat lagi formula ni Okay, so gantikan saja. Okay, biasanya kalau ada negatif ni, kita boleh darabkan semua dengan negatif. Okay. Ataupun kalau dekat sini,
2, sini 4, sini 10 kamu bahagi semua dengan 2. Okay, cara kita nak simplify. So cikgu, kalau tak ubah boleh juga kan. Tapi ada satu tahun tu ada murid hilang markah kerana tak ubah ni. Kerana dianggap tidak pandai simplify. Okay, tak apalah. Setakat ni cikgu tak ada dengar lagi. Kalau nak tahu lebih lanjut kamu boleh tanya dengan cikgu kamu lah. Okay. So gantikan X sama dengan negatif B. Okay, negatif B ialah negatif 7. Okay, tambah tolak punca kuasa 2. B kuasa 2 negatif 7 kuasa 2. Tolak 4A. KC dia negatif 5. Per dengan 2A. Walaupun kamu nampak susah kan, tapi sebenarnya kamu ambil saja kalkulator, tekan je lah mod 3 kali tu, tekan. A dia 11, B negatif 7, C negatif 5. Kamu akan terus dapat 2 jawapan. Okay, apa dia jawapan dia? Siapa yang dah kira? Sebenarnya kamu tak perlu pun selesaikan yang dalam formula tu. Tekan kalkulator je. Okay, apa jawapan dia? Kamu tak ada kalkulator ke? X sama dengan 1.064. Betul. 1.064. Okey, betul. Satu lagi. X sama dengan negatif 0.4273. Betul. 4273 ataupun 427 lah kan. Okey, so sekarang kita disebabkan dia ada cakap 3 tempat perpuluhan, kita kena ikut Kalau kamu pandai-pandai tambah 273 tadi dah hilang pula kamu punya markah. Okey. So sekarang ni kita dah settle X, nak buat apa? Kita cari nilai Y pula. Okey. Macam mana cari nilai Y? Ganti dalam persamaan 3. Okey. Y sama dengan 1 tolak 2 darab 1.064. Okey, dapat jawapan. Apa dia jawapan dia? Okey, cuba kirakan. Okey. Negatif 1.128. Okey, negatif 1.128 kat sini kan? 1.128. Okey, yang bawah? Negatif juga ke? Negatif 1.8. 1.854. 854. Tak ada Okey, negatif betul. kot. Tak ada negatif. Negatif 1.854. Betul ke? Okey, yang lain dah tekan itu positif 1.854 tu. Positif. Positif. Okey. Betul, ni positif. Yang 1.128 tu dia memang negatif kan? Betul kan? Okey, ni salah. Janganlah hilang. Okey. Cikgu takut dia hilang tadi. Okey. So, cikgu harap kamu boleh faham lah Inilah soalan yang sebenarnya direct. Dan sebenarnya soalan ni kategori senang lah. Kalau dia sistem persamaan yang ada ayat yang panjang-panjang, penyelesaian masalah, markah dia tak jadi 5 markah lagi Mungkin 6 ataupun 7 markah. Dan mungkin dia jadi soalan di bahagian B ataupun soalan A tapi markah dia lebih banyak lah. Okay, so pergi kepada soalan seterusnya. Okay, inilah soalan apa ni? Okay, 4A. Okay, kita pergi ke tajuk indeks, cert dan log. Okay,
Inilah soalan bentuk indeks. Okey, dekat sini 4 ni tak ada soalan log lah. Dan soalan B tu soalan bentuk set. Okey, set. Okay, ini soalan indeks. Okey, macam nak settlekan soalan indeks ni. Okey. Yang A dulu kita buat. Okey, set 2 kuasa X sama dengan, okey, nampak tak dekat sini 2 kuasa, betul? Jadi yang di sebelah kanan 4 kuasa X tu kamu boleh tukar dia jadi 2 kuasa 2, betul? So dia dah jadi 2 kuasa 2. Kuasa dekat atas tu X tambah 1. Okey, jika ada kurungan, dalam tu ada kuasa, dekat luar pun ada kuasa, kita akan darabkan kuasa dia. Okey, so kita akan darabkan kuasa dia. Boleh darabkan ataupun sebelum kamu nak darabkan, kamu tengok sini. Bila kamu nampak set di sebelah kiri, kita nak pindahkan set ni, apa kita buat? Kalau dia pindah sebelah kanan, jadi apa? Dia akan jadi kuasa 2, betul tak? Dia akan jadi kuasa 2. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, kurungan besar ada kuasa 2. 1 kalau kuasa 2 dia jadi apa? Dia jadi 1 juga, tak ubah pun. Okey, dekat atas tak ubah. Tapi yang dekat bawah, dia jadi apa? Dia akan jadi 2 dengan 2 ni dia jadi apa ni? 2 kuasa 2. Ataupun semua, okey tengok macam ni. Maksud cikgu ialah 2 kuasa 2. Okey, X tambah 1. Lepas tu tiba-tiba ada kuasa 2 lagi. Dia jadi apa tu? Siapa tahu? Apa jadi dengan 2 dekat luar ni? Kita akan Tambah yang cikgu. kita akan darabkan. Darabkan sekali lah. Maksudnya 2 darab X darab dengan 1 ni tadi, dia jadi 2X tambah 2 kan? So dia darab lagi dengan 2. So dia akan jadi, sebenarnya dia akan jadi 2 kuasa 4. Okay, 2 darab ni. 2 darab X darab 2. So dia jadi 2 kuasa 4X. Okay, lagi 2. Okay, cikgu bezakan warna lah. Okay, lagi 1. 2 kuasa 1 darab 2. 2 darab 1 darab 2. Okay. So dia akan jadi positif 4. Okay, boleh faham tak kembangan dia tu? Okay, bila dia dah ada kuasa-kuasa ni, kamu nak kembangkan terus pun boleh tadi. 2X tambah 2. Bila kuasa 2 lagi, dia darab lagi dengan 2 lagi. Okay, itu maksud dia. Okay, sekarang ni nampak tak dekat sebelah kiri ni nampak bentuk indeks dia. Okay, tapi sebelah kanan ni indeks dia bentuk pecahan. Ada pecahan kan? So kita nak naikkan dia ke atas, so dia akan jadi apa? Negatif. Dia jadi negatif. So dia jadi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa negatif 4X tolak 4. Okay. So sekarang nampak tak? Dia punya nombor asas dia dah sama dah. Jadi kita akan, bukan potong kita bukan nak potong dia. Tapi kita compare atau bandingkan kuasa je. Sekarang kita tengok kuasa je. X sama dengan negatif 4X tolak 4. Okay, kita bawa ke sana, dia jadi 5X sama dengan negatif 4. So X sama dengan negatif 4 per 5. Okay, itu jawapan dia. Okay, sampai situ ada soalan ke? Boleh faham? Cikgu padam lah. Okay, cikgu harap kamu boleh faham. Okay, macam mana nak dapat negatif 4 per 5. Ataupun macam mana nak selesaikan indeks. Okay, konsep dia kita mesti samakan. Okay, dia punya nombor tu supaya kuasa dia kita boleh bandingkan. Ataupun samakan dia punya asas dekat bawah. Ni dia jadi 2 dengan 2 lah kiri kanan. Okay, so sekarang kita buat B pula. Okay, inilah soalan set. Okay, macam mana kita nak selesaikan X tolak 9 set X tambah 14 sama dengan kosong. Okay, kalau kamu perasan, dia sebenarnya bentuk kuadratik. Okay, tapi disebabkan ada set tu kamu tak nampak dia kuadratik kerana kamu tak nampak X ni dalam kuasa 2. Okay, cuba tengok sini. Macam nak buat? Okay. Set X, kalau kita kuasa 2 jadi apa? Dia samalah dengan set X darab set X. Okay, siapa tahu?
Ataupun punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 dapat apa? 1. Sebenarnya dia sama dengan X kuasa setengah kan? Darab dengan X kuasa setengah. Setengah dengan setengah tu kalau tambah dia jadi 1. Sebenarnya dia jadi X sahaja. Okey, jadi sebenarnya dia ni sebenarnya memang ada kaitan dengan kuadratik. Okey, macam dia ada kaitan. Okey, kita katakan. Okey, tengok. Okey, katakan set X tu ialah Y. Okey, kita katakan dengan huruf lain lah. Okey. Okey, so kita nak ubah dia jadi Y lah. Okey. So dekat sini, kalau set X ialah Y, jadi kalau X je sama dengan apa? X ialah Y kuasa 2, betul tak? Ni katakan tau, kita nak selesaikan dia, kita terpaksa ubah dia kepada huruf yang lain. Okay, so macam nak selesaikan dia? Okay, tengok ni. X, okay, X sama dengan Y kuasa 2. Okay, tuliskan balik semula, tuliskan semula. Y kuasa 2 tolak 9 set X ialah Y. Tambah 14 sama dengan kosong. Nampak tak dia dah jadi kuadratik? Okay, lepas tu nak buat apa? Okay, kita selesaikanlah guna kalkulator. Okay, mod 3 kali tu. Okay, ni cikgu kurungkan nanti campur pula. Okay, so kita selesaikan guna kalkulator dapat apa? Kita akan boleh faktorkan dia kan? Dia akan jadi Y tolak 7. Y tolak 2. Sama dengan kosong. Jadi Y sama dengan 7. Y sama dengan 2. Betul? Tetapi belum settle lagi kerana soalan ni nak selesaikan X. Bukan nak selesaikan Y. Okey, jadi kita akan macam mana ni? Buat nak pandang lagi. Tak apa, cikgu record tadi. Okey, sebab tak muat. Okey. So Y sama dengan 7, Y sama dengan 2. Gantikan balik dekat sini. Okey. Y sama dengan 7. So set X sama dengan 7. Kan kita ambil ni persamaan yang atas ni. Okay, set X sama dengan Y. Jadi X sama dengan 7 kuasa 2 iaitu 49. Okay, satu lagi. Set X sama dengan 2. X sama dengan 4. Okay, dah settle. Okay, ni soalan bentuk set. Okay, ada banyak lagi soalan bentuk set tapi ni cikgu ambil mana yang ada kan dalam model soalan tu. Okay, tapi tak apalah nanti kita bincang lagi soalan-soalan ulang kaji yang lain. So cikgu harapkan boleh faham indeks dengan set. Okay, ni cikgu space untuk soalan lagi satu, tak apa. Okay. Dan kita masih lagi indeks set dan log tapi sekarang kita nak settlekan soalan bentuk log. Okay, bila dikata ungkapkan Y dalam sebutan X bermaksud Y sebagai subjek. Biasanya kita letak sebelah kiri. Okay, dalam ni semua ada sebutan X. Okay, so sekarang nampak tak dekat sini log ni asas tak sama. Jadi kita kena tukarkan asas. Okay, log 3X. Biasanya 3 tak tukar 9 9 yang tukar kepada log 3. Okay, asas 3. So macam nak tukar log asas? Okay, tengok log log AB contoh ini cara nak tukar asas. Okay, kita boleh tukar kepada asas C, syaratnya B di atas dan bahagi dengan log C A. A dekat bawah, B dekat atas. Okay, tapi C ni ialah dia punya asas baru. Okay, jadi kita tukar macam itulah cara dia. So log 9 ni cikgu nak tukar dia. Okay, sebelum tu ada 2 kat depan kan. Okay, cikgu tak nak susah-susah fikir, letak 2 dekat depan. 2, okay. Log 9 tu cikgu tukar kepada log 3. Okay, jadi Y tambah 7 dekat atas. Dekat bawah cikgu kena tuliskan log 3. Okay, 9. Nampak tak cara tulis dia tadi macam mana? Nampak? A tu ialah asas dekat sini. Tukarkan jadi A dekat bawah ni. Okay, bentuk penukaran dia tu. Okay, log 39 pula. Okay, tengok. Log 39
samalah dengan log 3 kuasa 2. Jadi 2 ni boleh bawa ke depan. So dia jadi 2 log 3. Okey, log 3, log ni kalau asas dengan nombor dia sama, nilai dia ialah 1. So 2 darab 1 jawapan dia 2. Jadi sebenarnya dia ni samalah dengan 2. Kat bawah ni 2 lah sebenarnya. Okay, kalau tulis balik, log 3x tambah 2 log 3 y tambah 7 per 2 sama dengan 1. Okey, jadi kita boleh potong. Okey. So sekarang kamu nampak tak? Log 3 tambah dengan log 3. Okey, log ni kalau dia tambah kita boleh tukar dia jadi darab. Okey, kita boleh gabungkan dia jadi darab tapi kita tulis log 3 satu kali je. Okey, x ni dengan y tambah 7 kita darabkan. So dia jadi x y tambah 7 sama dengan 1. Okey. So sekarang macam nak settle, log ni tak boleh settle selagi kamu tak tukar bentuk indeks. Okey, ada juga cara lagi satu tu, kalau dia dekat sini 1, dia tukarlah log 3 menjadikan dia sama kiri dan kanan. Boleh jugalah. Tapi biasanya cikgu rasa lebih senang indeks. Okey, log, inilah formula, log AX sama dengan B, X sama dengan A kuasa B. Okey, mana A, X, B? Okey, ni A. Okey, ni X. Okey, ni B. Okey, susunkan balik semula ikut dia punya formula ni. So, X dia ialah XY. Okey, tambah 7X. Cikgu dah kembangkan lah. Sama dengan 3 kuasa 1. Nampak tak? A dia kuasa B. So 3 kuasa 1. Okey, ikut yang ni. Ikut formula. Okey, jadi kita nak, dia kata Y dalam sebutan X. Jadi kita pindahkan yang ada X dulu ke belakang. So XY sama dengan 3 tolak 7X. Jadi Y sama dengan 3 tolak 7X per dengan X. Okey, boleh faham tak? Macam nak selesaikan? Okey, kamu boleh beri jawapan macam ni ataupun kalau kamu nak ringkaskan, okey, kalau kamu nak biarkan dia 3 per X tolak 7 boleh juga. Okey. Tapi biasanya dia bagi jawapan dalam bentuk single fraction, maksudnya pecahan termudah yang satu pecahan lah. Kalau macam ni ada pecahan, ada nombor bulat kan. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak tukarkan. Kat sini hari ni kita belajar log. Okay, satu ialah kita tukar asas tak sama kita tukar, dan kedua kita belajar macam mana log tukar kepada bentuk indeks supaya kita boleh selesaikan. Okay, satu lagi cara ialah kamu tukarkan satu ni jadi log 3 dan kamu boleh compare kiri kanan sama juga. Okay. So kita pergi kepada next soalan. Okay, soalan last untuk hari ni. Okay. Diberi, garis lurus diperoleh dengan memplot Y per X kuasa 2 melawan 1 per X. Okey, dia dah bagi persamaan K, Y sama dengan 18X kuasa 2 tolak 2X. Cari nilai K dan N. Okey, persamaan dia dah bagi. Okey, K, Y sama dengan 18X kuasa 2 tolak 2X. Okey, bila dia dah bagi Y per X kuasa 2 bermaksud sebelah kiri kamu, subjek kamu ialah Y per X kuasa 2 saja. Jadi K ni pun tak ada K ni pun dah hilang. Hilang pergi mana? Pergi ke kanan. Okay, so macam nak hilangkan dia pergi kanan, kita akan bahagikan dia kan. Okay, kita akan bagi dengan apa? Okay, katakanlah kamu nak biarkan dia, bagikan dengan K. Semua bagi dengan K, dia akan jadi 18 per K X kuasa 2 tolak 2X. Okay, lagi kita perlu jadikan dia X kuasa 2 kat bawah kan. Jadi kita bahagi pula dengan X kuasa 2.
Jadi dekat sini kita bahagi dengan K. Sekarang bagi dengan X kuasa 2, so dia jadi Y per X kuasa 2 sama dengan, okey ni kalau bagi dengan X kuasa 2, so dia akan jadi apa ni? Akan habiskan potong-potong. Okey, kalau yang ni bagi dengan X kuasa 2, okey ni bagi dengan X kuasa 2 kan? Okey, so dia akan jadi 18 per K tolak dengan 2 per X. X atas potong 1, bawah potong 1. Okey, bawah tinggal X saja. Okey, mana YMXC? Okey, inilah Y. Okey, yang tak ada X ni ialah C kamu. Kamu kena tentukan Y, M, X, C dia. Okey, supaya kamu nampak lah. Okey, so sekarang ni mana MX dia? X ialah mesti sama dengan ni. Okay, so X dia ialah 1 per X ni ialah kita punya X. So mana M? M ialah negatif 2. Okay, ni ialah M. Okay, cikgu harap kamu boleh apa ni nak cakap? Kena pandai modify persamaan tu, ubah suai persamaan tu. Jadikan dia supaya dia tally ataupun sama macam graf. Okay, so asalnya tak ada pun Y per X kuasa 2. Kamu mesti ubah suai sampai dia jadi sama macam graf. So bila dia dah tally baru boleh samakan nilai dia. Okay, tengok dalam soalan ni nampak tak? Dekat sini dia telah memberi kita maklumat tentang pintasan Y. 6 tu ialah C kita. Okay, jadi dalam persamaan ni ialah 18 per K ialah kita punya C kita. Okay, C kita sama dengan 18 per K. So 18 per K ni kita boleh samakan dia dengan 6. Kenapa nak sama dengan 6? Kerana dalam gambar atau rajah tu C dia ialah 6. So tukar tempat. So K sama dengan 3. 18 bagi 6, 3. Okay, dah dapat. So sekarang kita nak gantikan, okay, dapat tak nilai N dengan 2 tu? Okay, sebelum tu kita boleh tukarkan persamaan ini, okay, ubah suai dia. Kerana kita dah tahu nilai K tadi kita boleh gantikan. Ataupun terus tulis C dia ialah 6 tolak 2 per X. Ini ialah persamaan yang kita akan gunakan untuk selesaikan soalan cari nilai N. Okay, ni dia persamaan. Okay, kita nak cari nilai N. Okay, tengok ni. N dengan 2. N tu nilai apa? 2 tu nilai apa? Okay, N tu nilai apa? X. Oh, bukan X Tengok pada gambar rajah tu, dia ialah nilai 1 per X. 2 tu ialah nilai Y per X kuasa 2. Dia ikut pada graf dia. Okay, kalau dekat sini Y dengan X betul lah dia X dan Y. Tapi sekarang graf kita dah tak sama dah. Okay, tengok pada part C tu. So kamu ganti je lah. Y per X kuasa 2. Y per X kuasa 2 ialah 2. Okay, gantikan 2. Sama dengan 6 tolak 2. Okay, 2 per X ni samalah dengan 2 darab 1 per X. Okay, jadi 2 darabkan dengan 1 per X. 1 per X dia ialah N. Nampak tak? 1 per X ialah N. Jadi gantikanlah sini N. Okay, jadi settlekan. Okay, cikgu bawakan negatif 2N ke depan. Okay, ikut kamulah nak buat macam mana pun. Nak pindahkan yang mana, cikgu pindahkan yang negatif kat depan. So dia akan jadi 2N sama dengan 6 tolak 2, 4. So N sama dengan 2. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Boleh faham tak hari ni kita belajar apa? Okay, ni kita dah. Tadi cikgu bagi space satu slide tambahan sebab takut space tak cukup. Okay. Boleh faham tak hari ni kita belajar apa? Boleh. Okay. Okay, so itu saja sebenarnya untuk hari ni. Nanti Nurin tolong ambilkan gambar lah siapa yang join. Nanti cikgu akan share video tadi dan juga slide PowerPoint tu. Okay, jumpa lagi minggu depan.
Kita akan revision Terima lagi. kasih cikgu. Okay. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.